Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar prinsip perakaunan tingkatan 5. Hari ini kita akan sambung bab 7 perakaunan kos siri kedua. Okey, standard pembelajaran untuk hari ini. Jenis kos dan kerja dalam proses. Murid-murid akan dapat mengira kos bahan langsung, kos buruh langsung, kos belanja langsung, kos prima dan kos overhead. Murid-murid juga akan dapat mengira setiap komponen kos pengeluaran dengan mengambil kira kerja dalam proses. Okey, bagi memudahkan murid-murid faham, cikgu menyediakan satu contoh soalan yang cikgu ambil daripada buku teks. Ya. Okey, kita akan sama-sama buat. Okey. Sebelum kita mula, seperti yang cikgu maklumkan sebelum ni, ya, bila kamu dapat soalan, mula-mula sekali kamu perlu buat analisis. Apakah item-item yang perlu digunakan untuk menjawab soalan? Okey, kita mulakan ya. Okay. Murid-murid dapat lihat di sini, cikgu telah pun highlightkan item-item penting yang akan digunakan untuk mengira kos bahan langsung ya. Okey, di sini tips yang cikgu boleh berikan kepada kamu untuk kamu ingat formula untuk mengira kos bahan langsung. Kamu boleh ingat seperti kamu menyediakan akaun perdagangan ya. Tapi yang kamu kena ingat untuk pengeluaran ya. Pengiraan kos bahan langsung kamu tidak perlu masukkan upah. Kenapa? Kerana upah akan dimasukkan di sini, kos buruh langsung nanti. Okey, jadi apa maklumat yang diperlukan? Yang pertama, mestilah inventory ya. Kemudian kita perlu tambahkan dengan belian bersih. So, dapat belian bersih, kita akan ambil belian bahan langsung dan tolakkan pulangan belian sekiranya ada. Kemudian kamu akan tambahkan dengan Audi, tetapi kamu kena ingat Audi tu, U tu kamu buang. So, jadi Adi sahaja ya. Iaitu A, angkutan, D, duti atas belian bahan langsung, dan I, insurans atas belian bahan langsung sekiranya ada ya. Okey, di sini yang ada hanyalah duti dan angkutan masuk. Okey, seterusnya kamu perlu tolakkan dengan inventory akhir ya. Barulah selesai untuk pengiraan kos bahan langsung. So, jom kita mulakan. Okey, kita masukkan inventory bahan langsung pada 1 Januari iaitu sebanyak 32,000. Kemudian kita masukkan belian bahan langsung ya. Cikgu masukkan dalam row yang pertama kerana belian bahan langsung ni kita kena dapatkan terlebih dahulu belian bersih, kemudian kita kena tambahkan dengan Adi. Okey. So di sini kita lihat ada pulangan belian ya, pulangan belian bahan langsung. Jadi kita perlu tolakkan terlebih dahulu. Dan kita akan dapat belian bersih bahan langsung sebanyak 62,000 ya. Kemudian kita akan tambahkan dengan Adi sekiranya ada. So kita lihat di sini ada ya. Iaitu duti, belian bahan langsung dan angkutan masuk bahan langsung. Kita tambahkan. Ya. Okey, jadi sekarang kita tambah dan kita akan dapat 65,650 dan cikgu letakkan di row yang kedua. Kenapa? Kerana kita akan tambahkan ya kos belian yang kita dapat ni dengan inventory awal ya. Dan kita akan dapat jumlahnya sebanyak 97,750. Kemudian kita akan tolakkan dengan inventory akhir ya. Iaitu sebanyak 24,300. Dan kita akan dapat ya kos bahan langsung sebanyak 73,450. Jadi mudah kan untuk sediakan atau untuk kira kos bahan langsung. Seterusnya kita akan kira pula kos buruh langsung. Ya, seperti yang cikgu cakapkan sebelum ni, kamu highlightkan terlebih dahulu atau tandakan ya maklumat atau item yang perlu dimasukkan untuk pengiraan kos buruh langsung. Okey, di sini ada satu item sahaja iaitu buruh kilang sebanyak 26,000. Ya.
Jadi jumlah kos berlangsung adalah sebanyak 26,000. Okey, sekarang kita nak selesaikan untuk C, iaitu kita nak kira kos prima. Apa itu kos prima? Kos prima adalah kos utama untuk pengeluaran. Kos utama pengeluaran ada 3, iaitu kos bahan langsung, ditambahkan dengan kos buruh langsung, ditambahkan dengan belanja langsung. Okey. Kita lihat ya bagaimana untuk kita sediakan atau kira kos prima. Okey, mula-mula sekali kita masukkan kos bahan langsung yang kita kira tadi untuk jawapan pada A ya. Okey, kita ambil jumlah kos bahan langsung yang kita kira tadi ya untuk jawapan A. Okey, kita masukkan dalam pengiraan kos prima. Okey, iaitu sebanyak 72,450. Kemudian kita tambahkan dengan kos buruh langsung. Kos buruh langsung tadi ada satu sahaja, iaitu sebanyak 26,000. Dan yang ketiga kita tambahkan dengan kos belanja langsung. Okey, di sini belanja langsung pun ada satu sahaja, iaitu kamu boleh lihat di sebelah bawah ini belanja langsung 5,100. Okey. Jadi kita akan dapat jumlah kos prima sebanyak 104,550. Okey. Kemudian barulah kita jawab untuk D, iaitu mencari kos overhead. Okey. Kalau kamu lihat di sini, cikgu telah pun tanda maklumat-maklumat yang telah kita gunakan sebelum ni untuk mengira kos bahan langsung, kos buruh langsung ya, dan kos prima. Jadi, untuk mengira kos overhead, kamu kena tahu apa itu kos overhead. Kos overhead adalah kos sampingan. Maksudnya sampingan daripada kos utama. Kos utama adalah kos prima. So, selain daripada kos prima adalah kos overhead. Dan perlu diingatkan, kos overhead untuk pengeluaran adalah selain daripada kos prima dan yang berkenaan dengan bahan langsung sahaja, iaitu yang melibatkan kilang. Kamu kena ingat keyword kilang. Sekiranya kamu lihat perkataan yang melibatkan pejabat, ya, bangunan, kamu kena dapatkan amount untuk kilang. Baru kamu boleh masukkan dalam kos overhead. Okey, kita lihat sekarang untuk pengiraan kos overhead ya. Item yang perlu dimasukkan kat sini hanya ada 4 ya. Okey, sorry, tandakan. Ya, hanya ada 4 ya. Okey, so kita masukkan. Yang pertama, gaji pengurus kilang, kadar bayaran kilang, insurans kilang dan susut nilai mesin. Kemudian kita jumlahkan, kita akan dapat cost overhead 15,560. Okey, kita dah pun selesai mengira keempat-empat yang dikehendaki dalam soalan ya, iaitu kos bahan langsung, kos buruh langsung, kos prima dan kos overhead. Okey, sekarang kita akan pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, ini contoh sekiranya dalam soalan yang kamu dapat itu melibatkan kerja dalam proses awal dan akhir ya. Okey, kita lihat di sini berdasarkan contoh pertama, kira kos pengeluaran bagi kilang keropok Ibai jika kerja dalam proses pada 1 Januari 2017 ialah 7,800 dan kerja dalam proses pada 31 Disember 2017 ialah 8,400. Okey, so kat sini keyword yang penting adalah kerja dalam proses 1 Januari, yang ini kerja dalam proses awal ya. Dan satu lagi adalah kerja dalam proses akhir, iaitu pada 31 Disember 2017, iaitu sebanyak 8,400. Okey, ini adalah formula bagaimana murid-murid dapat mengira kos pengeluaran yang melibatkan kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir ya. Mula-mula sekali murid-murid perlu menambahkan ya ketiga-tiga kos ini, iaitu kos bahan langsung, kos buruh langsung dan belanja langsung yang kita panggil sebagai kos
prima. Okey, kemudian kita tambahkan dengan kos overhead, ya. Kemudian kita perlu tambahkan kerja dalam proses awal, kerana ini adalah belanja yang telah berlaku pada tahun semasa. Dan kita tolakkan kerja dalam proses akhir, kerana belanja ini, ya, kita hanya dapat mengeluarkan produk ini pada tahun berikutnya. Jadi kita tidak declare dia sebagai belanja pada tahun semasa. So kita kena tolakkan. Okey. Seterusnya kita akan buat pengiraan kos pengeluaran yang melibatkan kerja dalam proses awal dan akhir, ya. Mula-mula sekali tambahkan kos bahan langsung sebanyak 73,450. Tambahkan kos pura langsung 26,000. Tambahkan belanja langsung 5,100 dan murid-murid akan dapat kos prima sebanyak 104,550. Ya, sama jawapan yang kamu dapat untuk C tadilah, ya. Okey, kemudian kita akan tambahkan dengan kos overhead 15,560 dan kita akan dapat jumlahnya 120,110, ya. Yang ini sama dengan pengiraan kos pengeluaran yang sebelum ni, yang kita dah kira sebelum ni, ya. Okey, so penambahannya di sini adalah kerja dalam proses awal dan akhir. Jadi kita akan tambahkan dengan kerja dalam proses awal. Kenapa? Kerana ia merupakan belanja yang berlaku pada tahun semasa, ya. Okey, dan kita akan tolakkan, ya. Dan kita akan dapat jumlah dululah. Jumlahnya sebanyak 127,910 dan barulah kita tolakkan dengan kerja dalam proses akhir. Kerana kerja dalam proses akhir ni barang tersebut siap, ya, pada hujung tahun dan akan dipasarkan pada tahun berikutnya. Jadi belanja ini kita tidak iktirafkan dalam tahun semasa, tapi adalah pada tahun berikutnya. Jadi kita akan tolakkan 8,400 dan kita akan dapat kos pengeluaran sebanyak 119,510, ya. Okey, kita telah pun sampai di akhir pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap murid-murid telah pun faham, ya. Jadi cikgu minta murid-murid jawab latihan nombor 1 muka surat 50 dalam modul bimbingan, ya. Dan seperti biasa, selepas kamu jawab dalam buku latihan, ambil gambar dan hantarkan ke Google Classroom untuk cikgu tanda dan nilai. Okey. Sebelum berakhir, cikgu ada motivasi untuk kamu. Hiduplah dengan nafas baru yang tak pernah putus asa. Seperti bayi kecil yang tak putus asa jatuh bangun. Ya, bagaimana semasa kamu kecil, kamu berusaha sehingga kamu boleh berjalan dan berlari. Begitu jugalah dalam kehidupan kamu kini dan seterusnya. Jangan pernah putus asa. Teruskan kehidupan dengan pemikiran yang positif. Okey, teruskan belajar dari rumah bersama cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Okey, bye.